بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Kita sambung perbincangan berkenaan dengan iman. Iman yang syumul. Iman juga mempunyai sifat syumul. Syumul artinya sempurna dan lengkap. Pada tiap-tiap rukunnya, dengan membenarkan yakni percaya secara ijmal, secara ringkasan, dan tafsirnya yakni huraian. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala adalah terkandung di dalamnya beriman dengan wujudnya, sifat-sifatnya, asma'nya yakni nama-namanya, dan af'alnya yakni perbuatannya, menurut jalannya yang sebenar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Maksudnya, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah sahaja. Iman tidak boleh dipecah-pecah, dibelah bagi, ditolak sebahagian, terima sebahagian. Mestilah sempurna dan cukup. Jangan tak cukup. Itu makna syumul. Tiap-tiap rukun iman tidak boleh dipecah-pecahkan. Tidak boleh dibuang. Percaya berrukun iman, mana percaya secara ijmal, secara ringkas. Secara pendek. Dan percaya secara tafsil, huraian tiap-tiap satu. Huraian yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna percaya kepada Allah, percaya kepada wujudnya, adanya, sifat-sifatnya, semua sifat kesempurnaan adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Sifat kekurangan mustahil bagi Allah Ta'ala. Asma'nya, segala nama-namanya, di antaranya 99 nama disebut dalam hadis, dan nama-nama yang lain lebih pada 99. Dia luar daripada hadis riwayat Tirmizi 99. Disebut dalam Quran dan hadis-hadis yang lain. Af'alnya, segala perbuatan Allah Ta'ala. Semuanya ciptaan Allah Ta'ala. Kita beriman. Sama ada perkara yang kita tengok baik ataupun buruk, Allah Ta'ala menciptanya, menjadikannya. Allah Ta'ala yang buat belaka. Semua perbuatan Allah Ta'ala mengandungi hikmat, tujuan yang baik. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu, mesti ada tujuan baik. Termasuk perkara yang kita lihat, najis, boleh buat apa je. Mabuk, bukan untuk makan, buat obat dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Begitulah hal-hal yang lain. Beriman kepada Allah dengan cukup. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Perkataan Allah, lafzul jalalah,
lafaz yang paling agung, tak mampu diterjemah dalam bahasa lain. Kalau terjemah perkataan Allah dengan Tuhan, dengan God, dengan Khudaya, bahasa Parsi, apa bahasa pun tidak menepati perkataan Allah. Terjemah tu tak penuh. Perkataan Allah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Asalnya Al-Ilah. Al-Ilah. Dibuang I, direngkahkan jadi Allah. Semua nama-nama Tuhan terkandung dalam Allah. Semua sifat-sifat Tuhan terkandung dalam Allah. Semua perkara yang berkait dengan Allah Ta'ala terkandung dalam Allah. Maka orang bukan Islam terjemah Tuhan dengan Allah, terjemah tak betul. Kita nak larang tak boleh. Kepercayaan dia pun tak betul juga. Di antaranya Quran mengatakan, tafsir perkataan Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Allah itu ahad, satu saja. Bermakna bila lantik Tuhan yang lain, tak kena makna Allah. Tak kena. Bila sebut Allah, dia saja Tuhan. Itu makna perkataan Allah. Allahus samad, ditujukan kepadanya segala perkara. As-samad, ditujukan kepadanya segala perkara. Semua perkara mesti dituju pada Allah Ta'ala. Tok Bomo sebut jin, iblis, syaitan, berkata la ilaha illallah. Salah. Bila sebut Allah tu, semua minta sembuh penyakit pada Allah. Tak ada jin sana, iblis sana. Kata Allah ni dia saja. Ini mesti. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang Kristian kata ada Tuhan anak, Nabi Isa anak Tuhan. Salah. Sebab Allah mana tak ada anak. Tak diperanakkan. Maka terjemahan dia salah. Dia nak pakai ke pandai, dia nak makan babi, makan apa, itu hal dia lah. Tetapi dia maknanya salah. Kita kena faham. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sepertinya sesuatu pun. Tak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Allah. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Semua nama. Termasuk dalam Allah. Ini Allah. Ini mengikut bahasa Arab. Yang pakai ilmu Tok Bomo. Ilmu Tok Bomo salah, tak tahu bahasa Arab pun. Duduk dalam alih dan amba titik ber. Mengaruk itu. Itu ilmu mengaruk. Bahasa Arab pun tak tahu. Pakai angka, pakai rekod sendiri. Ini Quran. Kena faham. Banyak orang-orang Tok Bomo, semua duduk dalam Allah. Allah dalam alih dalam amba, dalam titik ber belaka. Mengaruk tu, ilmu mengaruk. Kalau ada tulisan, ada apa tu, salah saja, tak betul. Kita kena balik Quran pada hadis Nabi SAW. Kita katakan, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hang kena faham. Mana Allah ni, dia saja Tuhan, tak ada Tuhan yang lain. Pakai hukum dia saja, tak pakai hukum yang lain. Sebut Allah. Tapi undang-undang Islam tak pakai. Pakai undang-undang lain. Ini menipu. Nak laksanakan hukum hudud, hukum kisah, hukum jenayah, takut huru-hara, takut apa. Ini tak menepati Allah. Perkataan Allah itu. Kita faham. Allah ni percaya pada dia sahaja, tak ada yang lain. Hukum dia, peraturan dia, sifat dia, nama-nama dia, semua ciptaan dia adalah baik. Kita kena percaya. Itu makna perkataan Allah. Bila beriman kepada Allah, beriman tiap-tiap sesuatu yang berkait dengannya. Tak boleh pisah-pisah, pecah-pecah. Meratik bukan main, siapa beringguk surah. La ilaha illallah. Duduk luar pakai hal lain. Pakai peraturan lain. Sokong lain pada peraturan Allah Ta'ala. Setuju dengan hak lain. Berarti apa begitu? Nipu.
Nipu. Tak siapa maksud perkataan Allah. Kita kena sedar. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'lam bi anna Allah yara." Surah Al-Alaq ayat 14. Maksudnya, tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah itu melihat? Allah melihat segala-galanya. Termasuklah perkara yang gaib. Malaikat yang kita tak nampak, Allah Ta'ala nampak. Kuman yang halus, Allah Ta'ala nampak. Duduk dalam batu yang keras, tengah malam yang gelap gelita, Allah Ta'ala nampak. Tak ada beza di sisi Allah Ta'ala melihat sesuatu. Kita kalau dekat baru nampak, jauh tak nampak. Kalau cerah baru nampak, gelap tak nampak. Allah Ta'ala tak ada beza, cerah, gelap, jauh, supaya je. Itu melihat Allah Ta'ala yang tiada bandingan dan tiada tandingan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Surah Al-A'raf ayat 180. Maksudnya, Allah mempunyai al-asmaul husna. Al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, yang paling baik kepunyaan Allah. Yang agung, yang syumul, lengkap dengan sifatnya. Maka bermohonlah kepadanya, berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Sebut nama Allah dan nama-nama yang lain bila berdoa dengan ikhlas hati. Jangan ikut mereka yang menyimpang, mereka yang syirik, menyebutkan Allah dengan sesuatu yang lain, yang tak berhadap sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Surah As-Saffat ayat 96. Maksudnya, dan Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Allah yang menjadikan kita. Semua yang kita buat, Allah Ta'ala belah. Allah Ta'ala yang buat belaka. Zahir je kita buat. Allah Ta'ala yang meluluskan jadi ke tak jadi. Kalau sekiranya kita tukang buat, orang negara tak ada rugi untung belaka. Obat baik belaka. Semuanya sembuh. Menandakan obat ada yang jadi sembuh, tak sembuh. Meniaga, untung, rugi. Dan macam-macam. Menandakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala belaka. Ramalan cuaca, hujang, tiba-tiba tak hujang. Kata hujang, tak hujang. Hujang, sekian-sekian berlaku tempat lain. Itu menandakan Allah Ta'ala yang punya segala-galanya. Itu makna beriman kepada Allah. Beriman dengan malaikat, mengandungi sifat-sifat mereka, seperti tidak lelaki dan tidak perempuan, dijadikan daripada nur, tidak makan dan tidak minum, tidak ada dahaga kepada Allah, dan beriman juga dengan malaikat yang disebut nama secara tafsil satu-satu ataupun tugas-tugas mereka. Mana beriman pada malaikat? Beriman adanya malaikat, walaupun itu tak nampak. Tak boleh tengok malaikat, makhluk yang gaib. Kecuali dia bertasyakul, dia merupakan dirinya. Malaikat ni dia boleh bertasyakul, boleh menjelma rupa manusia, rupa burung dan macam-macam. Malaikat dia ada kemampuan, Allah Ta'ala pada dia. Tapi asal kejadian dia gaib. Mereka tidak lelaki dan tidak perempuan. Lelaki pun tidak, perempuan pun tidak. Tak ada nafsu. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Dan sebab itu bila Nabi Isa pergi berjumpa Siti Maryam, nak beri anak Siti Maryam dengan perintah Allah Ta'ala, dengan rupa seorang lelaki yang cantik, yang kacau. Ini ujian pada Siti Maryam. Dia kata, macam mana aku tak buat kerja jahat, aku tak kahwin nak boleh anak, macam mana? Ini perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kun fayakun. Jadi dengan perintah Allah Ta'ala. Dia boleh tak ada setubuh, tak ada kemaluan. Dia bukan lelaki, bukan perempuan. Dia kena faham. Makhluk yang tak derhaka pada Allah Ta'ala. Dia datang membawa risalah. Perintah Allah. Tuhan nak lahirkan daripada-mu anak yang tak ada bapa. Dengan kun fayakun.
Allah Ta'ala jadikan Adam. Tak ada ayah, tak ada mak Adam. Allah Ta'ala jadikan Hawa. Tulang rusuk Nabi Adam, maknya tak ada. Allah Ta'ala jadikan Isa alaihissalam, yang tak ada bapanya. Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia. Nak menguji keimanan manusia kepada Allah Ta'ala. Rasul yang lantik. Bila Rasul beritahu, Quran beritahu, Isa adalah ciptaan Allah, kita kena percaya. Jangan kata anak Tuhan, apa Tuhan pula. Ini bertanggah dengan Maha Suci Allah Ta'ala. Dia bersama dengan segala makhluknya. Malaikat, dia beri tugas-tugas. Jibril ada tugas dia bawa wahyu. Mikail ada tugas dia. Israel Malakul Maut ada tugas dia. Macam-macam tugas malaikat. Di antaranya disebut nama-nama dalam Quran. Jibril dan Mikail disebut dalam Quran. Dan nama-nama yang lain terkenal dengan 10 malaikat. Disebut Quran, disebut dalam hadis. Kita kena percaya. Yang tak disebut namanya, kita percaya. Banyak kita tak tahu bilangannya. Percaya secara ijmal, percaya satu-satu dan tafsil. Percaya malaikat ni baik. Orang Yahudi, dia percaya kepada malaikat. Tapi Jibril jahat, dia kata. Kafir orang Yahudi. Kena kata Jibril jahat. Kafir Yahudi. Malaikat ni makhluk yang sangat baik. Padahal dia percaya pada malaikat. Tapi dia tolak Jibril. Jibril bawa bala. Mikail setuju. Pak dia setuju. Tukang bagi rezeki. Pak dia setuju. Itu tak boleh. Percaya pada semua malaikat. Makhluk-makhluk yang mulia. Beriman dengan kitab. Mengandungi semua kitab yang diturunkan. Termasuk Suhuf Ibrahim. Kitab. Risalah-risalah yang diwahyu pada Nabi Ibrahim AS. Taurah pada Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Injil Isa. Injil satu Injil yang bukan 40 Injil. Ini ada 4 Injil pula. Asal 100 Injil. Reka. Bukan asal. Asal satu Injil saja. Dan Al-Quran. Wajib kita beriman. Dan Al-Quran itu adalah menasahkan kitab-kitab yang terdahulu. Quran membatalkan hukum-hukum. Kitab zaman dulu, kalau ada benda yang bercanggah dengan Quran, kitab zaman dulu, pakai Quran. Kitab zaman dulu telah dinasahkan. Berkait dengan hukum syarak. Ada pun berkait dengan iman, sama. Sama, tak ada beza antara kitab-kitab ini. Beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman, hari akhirat, kitab-kitab ini sama saja. Cuma bezanya hukum syariat. Ada beza hukum syariat. Dalam perbezaan ini, kena pakai Quran. Quran membatalkan hukum yang terdahulu. Juga beriman dengan segala yang terkandung di dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Quran, kita percaya. Berhubung dengan akidah, berhubung dengan kepercayaan. Ada Allah pada yang gaib. Quran beritahu tentang akan datang hari kiamat. Betul. Quran beritahu benda yang lepas dah. Cerita Fir'aun, cerita Namrud, cerita Qarun ada dalam Quran. Ada sejarah bertemu, gali, berjumpa, hak timur-timur. Betul Quran. Quran mengatakan tentang cakrawala di langit, bulan, bintang, matahari. Hari itu orang tak tahu. Hari ini ada teropong, ada alat tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, peredaran dia tepat dengan Quran. Sama. Maka benda yang akan datang, benda yang gaib, hukum-hukum yang Quran beritahu adalah betul dan benar. Kita percaya. Kalau benda yang nyata, Quran beritahu semua benar belaka. Kalau orang buat kajian, bercanggah dengan Quran. Contohnya, Quran kata, وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Matahari itu bergerak. Tempat yang Tuhan tetapkan dia. Hari itu ahli-ahli sains kata matahari tak gerak. Matahari tak gerak, ahli sains kata. Tak ada alat. Matahari tak bergerak. Ini ahli palak kata matahari senyap. Tak bergerak. Quran kata tidak. Matahari tajri li mustaqarrin laha. Matahari ini beredar bergerak tempat yang Tuhan tetapkan dia. Hari ini ahli sains guna teropong yang lebih halus lagi didapati betul Quran. Bila Quran kata betul, maka benda hari kiamat, benda dosa pahala akan datang, hukum Allah hadir, maka betul semuanya. Kita kena beriman. Tak boleh sebahagian percaya pada dia. Akhlak, perangai.
Quran kata ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, kita kena percaya. Jangan Quran kata buruk, kita kata baik. Tak boleh. Tak boleh lawan. Quran kata riba ni haram, riba ni buruk, keji. Orang lain kata baik riba ni. Tak boleh. Penting untuk perniagaan. Itu salah. Itu sudah jadi tak betul. Bercanggah dengan Quran. Itu hal-hal yang lain. Quran kata berzina haram, keji, membawa keburukan. Puak-puak bebas kata tidak, berzina tak ada apa-apa, suka sama suka. Quran kata tidak, keji, membawa keburukan. Tuhan tunjuk orang kahwin tak ada penyakit, tak kahwin ada penyakit. Ini benda yang sangat halus yang kita tak tahu. Padahal orang kahwin tak kahwin tubuh supaya aja. Tapi yang kahwin tak ada penyakit, yang tak kahwin jadi penyakit. Ini lewat haram, Tuhan kata keji. Kita kena percaya. Benda yang Quran kata keji, keji sungguh, haram. Kita kena tinggal dalam perkara akhlak. Itulah benar adalah baik, bohong adalah buruk. Kita kena percaya. Kisah cerita dalam Quran. Perkara-perkara yang gaib, yang tak nampak. Jin, malaikat, syurga, neraka dan lain-lain. Termasuk syaitan, iblis. Quran kata iblis tu ada, syaitan tu ada. Kita kena percaya. Kita tak nampak, itu cerita lain. Quran beritahu. Bukan sahaja makhluk yang baik, malaikat, termasuk makhluk yang jahat, jin dengan syaitan. Jin yang jahat, manusia yang jahat, Quran kata ada. Kita kena percaya. Beriman dengan rasul-rasul pula adalah secara ijmal dan tafsil dengan sifat-sifat mereka yang wajib, mustahil dan harus. Percaya pada rasul, kita percaya pada semua rasul-rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala, nabi-nabi yang dilantik Allah Ta'ala, kita beriman kepadanya. Percaya secara umum. Banyak. Ada yang diketahui, ada yang tak diketahui. Rasul-rasul yang disebut namanya dalam Quran, disebut namanya, 25 orang rasul disebut dalam Quran, wajib kita beriman. Rasul yang khilaf, tak jadi salah. Khadir adakah rasul, nabi, atau dia seorang wali? Ada ulama kata dia wali, ulama kata dia nabi. Kalau orang kata wali, tak kosong akidah dia. Kalau kata dia nabi, tak kosong akidah dia. Ini perkara yang tak disebut jelas dalam Quran. Cuma dia disebut hamba yang soleh, yang ada ilmu laduni min ladunna ilma. Tu hamba tahu benda akan datang pada dia untuk ajar Nabi Musa. Khadir ni ada, dia nabi, dia rasul, itu khilaf ulama. Dzulqarnain disebut dalam Quran. Ada ulama kata dia raja yang adil. Ada ulama kata dia raja dan nabi dia pula. Itu khilaf ulama. Itu tak ada masalah. Dia raja yang adil, itu betul. Quran menyebutnya. Kisah-kisah dalam Quran. Nabi-nabi yang disebut sifat-sifat yang wajib, mustahil bagi rasul, harus bagi rasul, kita percaya. Rasul ni wajib benar, wajib amanah, wajib menyampaikan. Rasul ni cerdik, tak ada rasul yang bodoh. Semua cerdik rasul-rasul ni. Manusia yang terbaik, kita kena percaya rasul-rasul itu sifat-sifatnya. Mustahil bagi rasul bohong. Rasul dia tak boleh bohong, tak boleh. Mustahil bagi dia bohong. Kecuali yang diizin oleh Allah. Al-harbu khir'ah, tipu helah peperangan. Ini Tuhan izin. Itu cerita lain. Kemudian harus bagi rasul. Dia berkahwin, dia ada anak, dia makan, dia minum. Beriman dengan hari akhirat adalah termasuk di dalamnya berhubung dengan tanda-tanda kiamat, sama ada yang besar ataupun yang kecil, dan segala mukaddimah kiamat, pendahuluan kiamat, seperti yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Beriman pada hari kiamat, beriman semua yang berkait dengannya, termasuklah tanda-tanda kiamat. Tanda kecil, tanda besar disebut dalam hadis, kita kena percaya. Disebut dalam hadis, kita kena percaya. Antara tanda api kiamat tu akan zahirnya Dajjal, kita kena percaya. Turun Nabi Isa, kita kena percaya. Zahir Imam Mahdi, kita kena percaya. Kena percaya. Bila-bila itu bukan kerja kita. Ada orang duduk buat ramalan, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Tak ada siapa yang tahu itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita percaya sekadar yang Tuhan beritahu. Ada syurga neraka, ada sirat, ada para mahsyar. Kita kena percaya semua. Suratan amal manusia itu perkara akhirat, wajib kita beriman dan percaya kepadanya.
Jadi percaya pada semua perkara yang berkait dengan hari akhirat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, pendahuluan. Para sahabat radhiyallahu anhum menerima berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa sedih dan pilu yang amat, kerana kecintaan mereka kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada diri sendiri, ibu bapa dan keluarga yang tersayang. Itulah kemanisan iman yang dikecapi oleh mereka, kerana kecintaan pada Rasulullah SAW adalah sebahagian daripada iman yang sangat penting. Gambar kalah bila Nabi wafat, sudah tentulah perasaan sangat sedih pada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kerana sahabat-sahabat ni sayang ke Nabi lebih pada diri dia sendiri, pada ibu bapa, pada keluarga dan segala-galanya. Dalam perang Uhud, sahabat-sahabat ni jadikan tubuh mereka benteng. Benteng untuk dipanah kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanggup mati. Jadi sasaran lembing, sasaran panah melindungi Nabi. Dia mati tak apa. Ini sahabat begitu sekali. Semua sahabat begitu. Kalau itulah sifatnya bila Nabi wafat, dah itulah sangat sedih. Generasi sahabat radhiyallahu anhum membuktikan kecintaan mereka ketika bersama Rasulullah SAW pada waktu susah dan senang, serta dalam keadaan aman dan perang, sehingga mereka mementingkan keselamatan diri Rasulullah SAW melebihi segala kepentingan diri mereka sendiri. Sebab begitu, kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam diterima dengan pelbagai perilaku yang menggambarkan kesedihan mereka. Seluruh keluarga baginda, yakni Ahlul Bait, Ummahatul Mukminin, puteri, para isteri baginda SAW, anak menantu, bapa dan ibu saudara, serta keluarga yang terdekat, menghadapinya dalam keadaan yang sangat sedih. Keluarga yang beriman dengan Nabi, anak dia sendiri, menantu dia sendiri, keluarga dia sendiri, pak saudara, mak saudara yang ada, yang beriman, seperti Abbas dan lain-lain, isteri-isteri dia, antara orang yang paling sedih. Manakala dalam kalangan para sahabat terdapat mereka yang tidak tahu untuk berbuat apa-apa kerana masih kebingungan dan kesedihan. Golongan munafik pula mengambil kesempatan dengan berperanan menjadi gunting dalam lipatan. Bahkan ada yang terus murtad daripada agama. Kalau sahabat-sahabat sayang ke Nabi sehingga tak tahu nak buat apa Nabi wafat, sangat sedih, orang munafik pula ambil kesempatan untuk merosakkan masyarakat Islam dari dalam, meniupkan perasaan melemahkan iman orang Islam. Ada antara mereka yang murtad, keluar daripada agama Islam, terus memberontak, mengangkat senjata. Murtad, tak Islam lagi, lawan, berperang. Fitnah murtad itu berlaku apabila terdapat mereka yang menjadi pengikut kepada pembohong-pembohong besar yang mengaku sebagai Nabi. Tindakan itu sekaligus menafikan pengisytiharan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Nabi akhir zaman, penutup segala kerasulan dan kenabian, bahawa tiada lagi Nabi dan Rasul selepasnya. Ada pula munafik ni jadi murtad, sokong Nabi-Nabi bohong, orang mengaku jadi Nabi. Lepas Nabi wafat, ada pula orang mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi Nabi. Orang bohong tu mengaku jadi Nabi. Amal ilmu sahih, tunjuk benda pelik. Ada orang ikut dia. Orang munafik sokong untuk melemahkan Islam. Padahal Allah Ta'ala sudah istihar khatamun nabiyyin, penutup Nabi-Nabi. Tak ada Nabi dalam sebelah Muhammad. Nabi-Nabi zaman dahulu sudah beritahu umat dia akan zahir Nabi akhir zaman, penutup Nabi-Nabi. Disebut dalam Taurah, disebut dalam Injil, disebut dalam kitab Wida agama Hindu dan kitab agama Buddha.
ada Nabi akhir zaman. Tak ada lagi Nabi selepasnya. Dalam kitab agama lain, ada sebut. Dalam begitu, ada orang mengaku jadi Nabi. Ini cabaran yang dihadapi oleh Abu Bakar radhiyallahu yang akan kita baca. Selain itu, ada dalam kalangan mereka yang murtad mengambil kesempatan dengan menafikan perintah kewajipan menunaikan zakat terhadap negara dan masyarakat. Mereka membatalkan zakat sebagai sebahagian daripada rukun agama Islam. Di mana salah satu sumber keuangan negara ialah zakat. Zakat ni sumber keuangan. Ghanimah, faid, jizyah, kharaj itu sumber keuangan. Zakat ni sumber daripada orang Islam. Wakaf daripada orang Islam, sedekah daripada orang Islam. Adapun kharaj, jizyah, usyur daripada orang kafir yang duduk bawah kerajaan Islam. Orang kafir kita tak boleh paksa dia. Ini orang Islam adalah ibadat. Puak-puak yang murtad ni mengisytiharkan zakat tak wajib. Akan menjejahkan keuangan negara pada masa itu. Menjejahkan keuangan. Pemerintah kurang keuangan bila zakat kurang. Ini jadi masalah ujian. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pula menghunus pedang lalu dengan tegas menyatakan bahawa Rasulullah SAW tidak wafat dan hanya pengsan laksana Nabi Musa alaihissalam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan Umar radhiyallahu anhu mencabar untuk bertindak terhadap sesiapa yang menyatakan Rasulullah SAW telah wafat. Sayyidina Umar pula bakaian dia, bengih dia terus. Nabi tidak wafat, Nabi pengsan saja. Barang siapa kata Nabi wafat, aku tetap. Aku bunuh dia. Sayyidina Umar keras. Untuk, ini ada hikmah juga. Untuk menghadapi mereka munafik ini. Maka dalam situasi sedemikian, setelah menziarahi Rasulullah SAW, rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah Abu Bakar menunjukkan kehebatannya apabila keluar ke masjid dan terus menyampaikan ucapannya yang terkenal tanpa mempedulikan tindakan Umar radhiyallahu anhu. Di sini menunjukkan kehebatan Abu Bakar. Memang dia layak jadi khalifah, jadi ketua negara. Dalam keadaan yang cemah ini, dia bertindak sebagai seorang pemimpin yang agung yang dapat ganti Nabi. Ini kehebatan dia. Dalam keadaan sahabat-sahabat bingung, tak tahu nak buat apa. Ada orang murtad, macam-macam. Abu Bakar tampil ke hadapan, menyampaikan ucapan, menenangkan keadaan. Setelah memuji Allah SWT dengan pujian yang layak baginya, Abu Bakar menyampaikan ucapan berikut: Ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa imma ta'qutila qalabtum ala aqabikum, wa man yanqalib ala aqibahi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Sesungguhnya sesiapa yang menyembah Muhammad, sebenarnya Muhammad telah mati. Dan sesiapa yang menyembah Allah, ketahuilah sebenarnya Allah itu maha hidup selama-lamanya, tidak sekali-kali mati. Satunya Abu Bakar menyatakan firman Allah Taala ayat 144 dalam surah Al-Imran, dan tiadalah Muhammad itu malaikat seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang telah mati. Adakah sekiranya dia mati biasa atau terbunuh, lalu kamu berpusing pendirian berpaling tadah menjadi murtad? Sesiapa yang berpusing pendirian yang murtad, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat sekalipun kepada Allah, dan Allah tetap mengurniakan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur, yakni di atas nikmat Islam. Menyampaikan firman Allah Taala, wa ma Muhammadun, hingga akhirnya dalam surah Al-Imran. Ucapan ini menjadikan Umar radhiyallahu terduduk dengan kesedihan seolah-olah kali pertama mendengar ayat yang diturunkan. Padahal ayat tersebut telah diturunkan ketika peristiwa Uhud. Ayat ini turun masa perang Uhud. Lama dah. Bila orang kafir menyebarkan berita dalam perang Uhud, Nabi sudah berjaya dibunuh.
menyebabkan sebahagian sahabat lembek dengan Nabi mati. Sebahagian kata kalau Nabi mati, kita mati ikut dia. Maka mereka lawan habis-habisan. Sempena dengan berita kematian ini, Allah turunkan ayat yang dibaca tadi. Adakah Muhammad mati menyeleweng? Tidak. Yang mereka yang bertindak terus berjuang dalam perang Uhud. Walaupun diberitakan Nabi sudah wafat, mereka terus juga. Ini yang betulnya. Termasuklah sahabat-sahabat yang lemah semangat balik ke Madinah. Kaum perempuan, sahabiat, muslimat tunggu, nak tahu begitu. Mengatakan, apa balik ni? Yang lelaki ni beritahu Nabi dah mati. Di mana sahabiat perempuan yang ambil batu kalung kepada lelaki-lelaki yang undur ni? Adakah mulai balik Nabi mati? Ini termasuk sahabiat yang perempuan. Tinggi semangatnya. Ini sebagai satu contoh. Mereka semua bertenang bila dengar ucapan Abu Bakar, balik pada ucapan Abu Bakar tadi. Mereka semua bertenang dengan penuh kesabaran dan kesedaran, serta bersedia menyambung kewajipan untuk menegakkan Islam dengan keimanan dan keyakinan yang sangat kukuh. Semangat balik semula. Balik mempertahankan Islam. Urusan sembahyang jenazah diselesaikan. Masing-masing secara individu tanpa imam. Dimulakan dengan para keluarga Rasulullah SAW. Kemudian diikuti oleh para muhajirin dan ansar. Seterusnya, urusan pengebumian jasad yang mulia disempurnakan di tempat baginda mengakhiri hayatnya, iaitu di bilik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang kita baca kisahnya dahulu. Sebahagian besar para sahabat radhiyallahu anhum menyertai mesyuarat bagi memilih pengganti Rasulullah. Hanya sebahagian kecil saja ada di kubur untuk urusan jenazah dikebumikan. Sebahagian besarnya pergi ke Saqifah Bani Sa'idah untuk mesyuarat. Tinggal urusan kebumi jenazah kerana mesyuarat nak pilih siapa ganti. Zaman sekarang mengundilah memilih pemimpin. Tugas pengganti, yakni khalifah, akan memimpin umat, negara dan dakwah yang berterusan dalam keadaan negara menghadapi ujian dalaman dan musuh luar yang sedang mengepung dari segenap penjuru. Sangat perlu memilih pemimpin untuk mempertahankan Islam. Sehingga mereka tinggal urusan mengebumikan jenazah. Sudah masing-masing sembahyang, kebumi jenazah, satu sebahagian saja, kecil saja, tak berapa ramai. Yang ramainya pergi mesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah untuk pilih siapa yang memimpin negara, yang memimpin kerajaan untuk menjalankan syariat Allah, untuk mempertahankan Islam. Menunjukkan bahawa urusan memerintah negara lebih penting daripada mengebumikan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini tak. Dia buat umrah sunat dulu, buat haji sunat dulu. Urusan menentukan masa depan negara tak penting. Supaya je apa dia merintah pun, supaya je kau pandailah. Ini pahaman apa ni? Ini satu pahaman, satu ajaran yang salah. Politik suku, agama suku. Hak pemerintahan negara tak ada kena-mengena. Kita boleh sembahyang dah, berikan bekah dah, cukup dah. Ini pahaman Kristian, bukan pahaman Islam yang akan kita baca. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'm ajrul 'amilin. Maksudnya, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka yang juga telah tidak meneruskan perbuatan yang keji yang mereka telah lakukan itu, sedangkan mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka pula kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Ayat ini hadiah yang sangat berharga diberi Allah kepada orang-orang yang beriman, menjanjikan keampunan dan syurga. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, berlomba-lombalah kamu ke arah keampunan daripada Tuhan kamu dan syurga yang lebarnya segala langit dan bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Disebut lebarnya langit dan bumi. Kalau lebar langit bumi, panjang tak tahulah. Panjang lebih pada lebar lagi. Menunjukkan betapa luasnya surga itu. Kurnia Allah Ta'ala pada mereka yang beriman. Sehingga lebarnya langit dan bumi disebut lebarnya. Arduha makna lebarnya. Asal arduha ni lebar. Tul makna panjang. Kalau lebar antara langit dan bumi, panjang tak tahulah. Itu. Kemudian maghfirah, keampunan daripada Tuhan kamu. Keampunannya luas juga. Disebutlah hadiah-hadiah yang banyak. Allah Ta'ala memberi peluang untuk bertaubat pada mereka yang beriman, yang bertaubat. Daripada mula dia balik sehingga nyawa sampai ke halqam. Bila nyawa sampai ke halqam, pintu taubat tutup. Sepanjang masa sehingga matahari naik dari arah barat. Matahari naik timur lagi. Bila berlaku pusing naik daripada arah barat, pintu taubat ditutup. Tak tahu bila, tahun berapa. Panjangnya pintu taubat yang dibuka oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman, kecuali yang syirik, yang melantik Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala. Tuhan tak ampun. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah Ta'ala mengampun dosa yang lain daripada itu. Lain pada syirik, nak kata berapa ratus ribu dosa, banyak mana dosa, Allah Ta'ala ampun. Dengan syarat dia beristighfar dengan ikhlas. Dia istighfar dengan ikhlas, dia tinggal dosa tu, kemudian dia beristighfar. Azam dalam hati tak mau buat dah.
Niat dalam hati, tak mau buat dah dosa ni. Tiba-tiba nya buat pula. Nya buat pula kelemahan ada pada diri dia. Tuhan buka lagi pintu taubat. Walaupun dia buat pula. Jangan dia niat tu nak buat pula akan datang tu tak boleh. Dia dah niat tak mau buat dah dengan ikhlas. Jatuh pula dosa pula. Tuhan buka lagi pintu taubat. Disebut dalam hadis kursi. Hamba-Ku mengerjakan dosa. Terjemahan dia. Dia meminta ampun pada aku. Aku ampunkan dosanya. Tiba-tiba dia buat dosa pula. Buat dosa pula. Kemudian dia menyesal. Dia minta ampun pada aku. Dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Aku ampunkan dosanya. Tiba-tiba dia buat pula, Tuhan kata. Lepas tu dia sesal. Dia boleh sebar. Dia minta ampun dengan aku. Dia tahu ada Tuhan mengampunkan dosa. Aku ampunkan dosanya. Begitulah seterusnya. Sehingga siapa nyawa, siapa kalkor. Disebut dalam hadis kursi. Disebut dalam hadis yang lain. Hamba-Ku datang. Kalau dia datang pada aku, sehasta aku datang padanya. Dia datang sehasta selangkah untuk meminta ampun. Aku datang padanya langkah yang lebih lagi untuk mengampunkan dosanya. Dia datang kepada aku sepenuh bumi dan langit dosanya. Aku ampun sepenuh langit dan bumi akan dosanya, Tuhan kata. Ini sebut dalam hadis. Tuhan sangat gembira orang yang bertaubat di atas dosanya. Laksana seorang yang musafir di padang pasir dengan untanya yang penuh dengan bekalan. Dia terjatuh daripada unta dia. Dia tengah padang pasir yang tak ada air, tak ada apa. Hilang segala bekalannya. Sayup mata memandang belah kiri kanan, tak tahu nak pergi. Lalu dia pejam mata. Terlena. Dia celik mata. Nampak unta dia cokoh ada depan, bekalan dia baik. Lalu dia latuh. Terkejut kerana unta ada depan. Dia kata, oh, ya Allah, ya Tuhanku, aku Tuhanmu, mu hamba aku. Terbalik bercakap. Terlatuh ucapannya. Kerana terlalu gembira. Kerana dalam keadaan yang lapar berlaku. Latuh. Sebut dia pula Tuhan, Tuhan pula hamba dia. Terlalu gembira. Begitu gembira Tuhan terhadap hamba yang minta ampun daripada dosa. Disebut dalam hadis. Dalam banyak kitab Riyadhus Salihin. Bagaimana seorang pembunuh yang membunuh 99 orang. Lalu dia menyesal kerana dia bunuh 99 orang. Berjumpa dengan Tok Lebah. Jumpa dengan Tok Lebah. Rahib. Tanya Tok Lebah. Aku ni bunuh orang 99 orang. Dia cakap aku je orang jahat. Aku nak minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampun. Tuhan ampun. Tuhan ampun kat dosa aku. Tok Lebah tu kata mu jahat dah lalu Tuhan tak ampun. Dia kata Tok Lebah tu pula. Jadi 100. Jadi 100 orang. Lepas tu kita tanya orang alim. Baru kena tanya orang alim. Yang tanya Tok Lebah. Tanya orang alim. Tanya orang alim, adakah Tuhan ampun dengan dosa? Mana kata Tuhan ampun dosamu. Mu istighfar semua tu ampun dosamu. Cuma mu jangan duduk sini lah. Mu kawan orang jahat pergi kat lain. Mu pergi kat lain. Dengan ikhlas dia nak pergi kat lain, nak tinggal kampung dia. Tak mahu jadi jahat dah. Siapa tengah jalan mati. Ini sebut dalam hadis. Turun malaikat rahmat, malaikat azab. Berebut malaikat. Malaikat rahmat nak bawa ke syurga, malaikat azab nak bawa ke neraka. Balok. Malaikat rahmat kata dia minta ampun dah. Malaikat azab kata jahat dah lalu. Apa-apa? Balok dua kumpulan malaikat. Lalu Tuhan lantik satu malaikat ukur. Mana dekat? Ukur-ukur dekat dengan negeri yang dia nak pergi untuk membaiki dirinya. Ada kata sedekah aja dekat penuh. Lalu dibawa ke syurga dengan rahmat Allah Ta'ala. Ini Allah Ta'ala Maha Pengampun. Dia sebut dalam hadis kursi juga. Ada seorang tu, kawan dia jahat dah lalu. Jahat dah lalu. Dia kata kawan dia mu ahli neraka. Dia kata kawan dia. Dia kata kawan dia mu ahli neraka. Dua-dua ni mati Tuhan panggil. Tuhan panggil. Tanya. Hak yang buat baik kata kawan mu ahli neraka.
Tuhan kata, apa urusanmu? Apa urusanmu? Kamu tentukan dia ahli neraka, Tuhan kata. Lalu Tuhan perintah, hak baik tadi bersumak dalam neraka, hak yang tak terima dalam syurga. Jangan kita mudah-mudah. Kerana pintu taubat Allah Ta'ala sangat luas. Jangan kita putus asa boleh buat dosa, tidak boleh. Kalau iman kita ada, bertaubat pada Allah Ta'ala. Kerana maghfirah itu sangat luas. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa, yang takut pada Allah Ta'ala. Dia buat dosa, dia takut. Seterusnya sifat-sifat orang yang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Orang-orang yang membelanjakan hartanya, menyumbangkan hartanya. Fis sarra', pada masa senang, wad dharra', dan pada masa susah. Masa senang, dia belanja harta sebanyak-banyak. Masa susah, dia beri sumbangan sekadar susah dia. Walaupun dia susah, tolong juga orang. Dia susah, bantu juga orang. Walaupun RM1, RM2, berapa sen, sekadar kemampuan dia. Walaupun dengan nasihat yang baik. Senang, cara senang. Susah, cara susah. Sama ada susah, sama ada senang, tetap menyumbangkan hartanya. Wal kaziminal ghaidha, dan orang yang menahan kemarahannya. Menahan kemarahan ni payah. Terutamanya kita mampu nak balas, mampu nak bertindak, tetapi kita dapat tahan kemarahan kita. Disebut dalam hadis, laisa syadidu bil sur'ah, wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang hebat tu orang yang cepat bertindak dengan tangan dia, pukul orang, kata orang. Bukan orang yang hebat. Wa immas syadidu, orang yang hebat itu ialah orang yang yamliku nafsahu indal ghadab, yang boleh mengawal diri bila dia marah. Ini orang yang hebat. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita orang yang berhak diampun. Bila Nabi buka Mekah, Fathu Makkah. Mekah dibuka, Islam sudah menang. Puak-puak Mekah jahat, datang ramai-ramai, diminta datang ke masjid, kumpul. Nabi menyampaikan ucapan. Nabi tanya, "Mu tahu tak aku nak buat apa kamu? Mu tahu tak? Mu kenal tak?" Lalu mereka kata, "Akhun karim, ibnu akhin karim." Mula orang yang baik, mula orang yang puji Nabi. Dulu dia tagur Nabi, dia hentam Nabi, kata Nabi. Nabi kata, "Idhabu wa antumut tulaqa." Pergilah kamu semua dibebaskan. Dibebaskan. Kecuali beberapa orang penjinayah yang sangat berat sangat, Nabi tak maafkan dia. Nabi hukum. Tak sampai 20 orang. Yang 20 orang ni sebahagiannya dihukum. Sebahagian besarnya datang minta maaf dengan Nabi. Nabi maafkan mereka. Antara Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal, Nabi maafkan dia. Maaf. Jadi sahabat yang setia lepas pada itu. Nabi maaf. Nabi tunjuk contoh. Kita mampu nak bertindak, kita sabar menghadapi ujian orang kata kita. Kecuali kesalahan yang tak boleh maaf. Hukum hudud yang disebut dalam Quran. Orang minta maaf hukum hudud sudah cari di mahkamah. Mahkamah dah buat keputusan. Itu tak boleh maaf, tak boleh. Ada tempat boleh maaf, tempat tak boleh maaf. Kita kena lihat. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan orang. Memaafkan orang. Antaranya hukum qisas. Qisas ni ialah kisah bunuh. Bila bunuh seseorang, hakim buat hukuman jatuh hukum bunuh. Dalam hukum Islam, wali dia boleh mengampunkan. Gugurkan hukum bunuh, tukar dengan diat, bayar diat. Dia nak ampun diat, nak ampun juga. Ini sangat besar pahalanya. Orang bunuh ayah dia, bunuh anak beranak dia, dia wali dia, dia ampun. Dia maafkan. Tak apalah, dia maaf. Pahalanya sangat besar. Memanglah gerang nak kadang-kadang cerita lah bila orang bunuh. Ini, tapi dia boleh maaf. Ada sebut dalam hadis, masuk syurga nanti ada hisab. Ini, tapi benda ni payah, bukan mudah.
Benda yang sangat payah, sangat suka. Tapi berlaku dalam dunia hari ini. Di Arab Saudi, di Iran, beberapa tempat dia jalan hukum kisah ni berlaku. Bila orang bunuh, waris dia maafkan. Ampunkan dia. Ini berlaku. Berlaku begitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang mengerjakan kebaikan, amal yang baik. Yang tersebut tadi. Kasih. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Di antara orang bertakwa itu, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang mengerjakan maksiat, kejahatan, mengerjakan kemungkaran, dia buat dosa, buat salah, dosa yang sangat besar, berzina, minum arak, makan riba, macam-macam lagi, buat kerja yang keji. Aw zalamu anfusahum, yang menzalimi diri mereka sendiri. Dia zalim diri dia sendiri, buat jahat, buat dosa. Zakarullah, dia ingat pada Allah. Fastaghfaru lidunubihim, lalu dia beristighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Minta ampun. Antara dia dengan Allah Ta'ala. Mengikut hukum syarak, seorang yang buat maksiat, jangan cerita ke orang. Jangan cerita ke orang. Tak molek cerita ke orang kita buat maksiat. Ada orang tu dia bangga dia buat maksiat. Megah pula berasa dia hebat. Ini orang tak pakar. Ada orang tu dia malu buat maksiat. Tak cerita ke orang. Jangan cerita ke orang. Kecuali tanya orang alim. Nak tahu hukum. Ada. Tanya orang alim. Hukum macam mana. Itu tak jadi salah. Tanya orang alim. Apa hukumnya dia buat begini-begini tak jadi salah. Tadi menyebarkan berita jahat dia tak malai. Dia sembunyi. Fastaghfaru lidunubihim. Dia minta ampun dengan Tuhan. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang boleh mengampunkan dosa lain daripada Allah? Allah yang Maha Pengampun. Kena percaya. Allah yang Maha Pengampun. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia bertegah tak mahu buat dosa lagi. Tak mahu buat apa yang dia buat dulu. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu ini dosa. Ini salah. Insaf. Dia tegah tak mahu buat lagi. Semua mereka tadi yang disebut tadi, yang dapat tahan kemarahan, yang melanjutkan harta masa senang sudah susah mengampunkan orang, yang bertaubat di atas dosa tadi, ulaika jazaohum, mereka itu balasan mereka ialah maghfiratum min rabbihim, keampunan daripada Tuhan mereka. Tuhan ampunkan dosa-dosa mereka semua. Dengan sebab sedekah Tuhan ampunkan dosa. Sumbangan Tuhan ampunkan dosa. Dengan sebab maafkan orang Tuhan ampunkan dosa. Dengan sebab tahan marah Tuhan ampunkan dosa. Dengan sebab istighfar Tuhan ampunkan dosa. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan Tuhan beri pada mereka syurga-syurga. Di hari kiamat boleh masuk syurga dengan keampunan dosa itu. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kekal dalam syurga. Kekal dalam syurga. Disebut dalam hadis, kita sebut acak dah. Hadis ni disebut bagaimana seorang hamba Allah yang dibawa pada suratan aman, yang jahat sayup mata memandang. Panjangnya senara dosa dia ni sayup mata memandang. Tak ada baik langsung. Sadar dia. Tak nak buat. Tuhan tanya, betul kamu buat dosa ni? Dia kata betul. Ya Tuhanku, saya buat dosa ni. Ke malaikat salah tulis. Takut malaikat aku buatnya hanya kamu. Tidak, ya Tuhanku. Saya buat sungguh dosa ni. Saya buat dosa ni, wahai Tuhanku. Saya buat. Dia mengaku. Tuhan kata, mengingat ada benda yang membuat benda hak baik. Lalu bawa satu surat yang kecil je, yang tulis La ilaha illallah. Itu aja, La ilaha illallah. Dia percaya pada Tuhan. Tuhan kata, mu ambil ni, pergi timbang dengan amal hak jahatmu tu. Dia kata, nak buat apalah surat kecil ni, nak tolong saya macam mana, dosa sayup memandang. Surat kecil Allah ni, nak timbang macam mana? Tuhan kata, pergi timbang. Timbang, letak dari Allah tu, terus naik dia punya neraca timbangan itu. Berat dari Allah ni. Jadi ringan dosa ni buat itu. Tuhan kata masuk syurga dia. Ini
Ini keampunan Allah sangat luas. Kita kena sedar. Tuhan janjikan syurga. Wa ni'ma ajrul amilin. Sebaik-baik ganjaran bagi mereka yang beramal. Beramal dengan iman, amal yang saleh. Tuhan beri sebaik-baik ganjaran. Wallahu a'lam.